Okay, Assalamualaikum guys. Okay, so untuk video kali ni aku nak ajar korang macam mana nak start dropship dengan usaha sendiri. Okay, tapi untuk kali ni video cara satu. Kita buat duit dengan cara satu. Tapi sebelum kita nak start apa segala pun, korang kena faham konsep dropship ni dulu. Macam mana dropship ni buat duit, macam mana dropship ni buat untung. Apa tu dropship, dropship ni macam mana. So tengoklah video kali ni, aku nak explain dekat korang. Okay guys, seperti yang korang nampak dekat board ni. Okay, ini DS. DS ni, ini adalah korang. So korang, ada warna kuning kan, so dia tak nampak kan, tapi tak apalah. So ini adalah korang. Okay, ini usaha sendiri. Bukan usaha sendiri, usaha sendiri supplier. Supplier, maksudnya usaha sendiri sediakan supplier ataupun korang cari supplier sendiri. Terpulang. Ini pula customer yang pay in duit kat korang nanti. Okay, so macam mana konsep dia. Okay, seperti yang korang tahu, ada certain tak tahulah, tapi inilah konsep dropship yang aku nak terangkan dekat korang. Okay, first of all, korang adalah orang tengah di sebalik supplier dan di sebalik customer. Okay, untuk cara satu ni, korang boleh menjual apa segala produk yang korang minat, seperti yang dia ajar nanti, ataupun korang boleh tengok sendiri dekat Telegram nanti, step 1, step 2, step 3. Okay, let's say korang minat jual baju. Kita bagi tahu sistem dia je, kita tak bagi tahu produk apa yang kita nak menjual nanti. Itu terpulang kat korang, produk apa yang korang nak jual, bukan terpulang kepada kami. Terpulang dekat korang, korang suka produk apa nak jual. So kita nak bagi tahu sistem ni tentang baju dulu. Okay, let's say korang dapat supplier baju, t-shirt. Okay, ini supplier menyediakan baju satu helai RM20 kepada korang. Ini kepada korang. Supplier sediakan baju sehelai RM20 kepada korang. Harga direct supplier, korang dengan supplier. So ini harga dia RM20. Ini random lah, janganlah korang terus tanya sekali post ke apa. Let dulu kita cakap pasal sistem dia dulu. Okay, supplier akan sediakan harga RM20 dekat korang. Lepas tu korang dah dapat harga direct supplier RM20. Janganlah korang jual. Korang perlu jual balik tau. Inilah dropship, dia perlu jual balik. Lepas tu janganlah jual harga yang korang dapat ni RM20. Korang perlu top up. So korang perlu tambah markup. Orang panggil top up, markup. Itulah dia. Top up RM10 ataupun RM20 daripada harga yang korang dapat daripada supplier ni, dan jual kepada customer harga yang korang top up. So dia jadi mengikutlah korang nak top up berapa. Korang nak untung RM10, korang top up RM10. Korang nak untung RM20, korang top up RM20. So harga jadi RM30 atau RM40. Betul? So ini harga kepada korang jual kepada customer. Korang dapat daripada supplier RM20 sehelai, dan korang top up, korang jual balik RM30 atau RM40 sehelai. Faham tak? Dropship dia orang tengah. Dia dapat murah and then dia jual balik kepada customer mahal sebab dia markup untuk untung dia. Inilah untung korang, nampak ni. Sekejap ni untung korang. Mouse ni pun kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul. Inilah untung korang daripada top up ni. So ada dropship tanya, saya perlu beli ke dulu baju ni? Saya perlu keluar duit saya dulu ke? Sebab supplier sediakan RM20, saya perlu beli ke dulu baju yang ni? Perlu beli ke? Perlu bayar ke? Tak perlu dulu guys. Korang minta gambar. So supplier dia dah sediakan dah. Kalau korang baca balik dekat step 1, step 2, step 3, ada supplier US yang kami sediakan ataupun supplier yang daripada Shopee yang korang kena cari sendiri. Tapi supplier US yang dah sediakan, kami dah sediakan gambar, harga, semualah untuk korang buat IG shop. Lepas tu IG shop ke Facebook page ke, create lah nama IG shop korang sendiri, hipster style wear ke apa ke. Lepas tu korang jual balik. Korang gunakan gambar yang supplier dah bagi tu, upload dekat korang punya IG shop dan jual. Promote dekat personal korang pun tak kisah. Sekarang ni orang berniaga tak perlu buat IG shop, orang berniaga personal. Betul tak guys? Kan? So
Korang jual balik baju ni. Korang jual balik dengan harga yang korang jual kepada customer. Korang upload gambar saja. Gambar produk lah. Sekejap, terconteng lebih pula. Upload gambar produk. Upload gambar produk dekat page tu. So bila customer, kita akan ajar nanti siapkan IG shop semua. Sekarang kita nak bagi tahu sistem dulu. So customer tu berminat dengan baju yang korang upload tu, dia akan back in dekat korang dulu. Account bank korang je, dia akan back in dekat account bank korang, bukan account bank usaha sendiri, mengikut harga yang korang jual kepada dia. So automatically dalam bank korang sekarang adalah RM30 atau RM40 tu yang harga korang jual. Sebab apa? Sebab customer dah back in dekat korang. Dia minat, dia kata dia nak beli t-shirt tu. Lepas tu dia minta nombor account, korang bagi nombor account korang, lepas tu dia payment. Kan dah ada duit dekat sini. Maksudnya tunggu dulu customer back in dekat korang, barulah korang dapat duit ni. Inilah modal. Korang dah start ada duit dalam account bank. Gunakan duit ni balik, back in kepada supplier ataupun usaha sendiri punya supplier, mengikut harga yang diorang sediakan. So diorang sediakan RM20 selai. So dalam bank korang tinggal berapa bila back in RM20? So ada 10 atau 20. Inilah commission korang yang korang top up, nampak tak? Itulah sistem dropship. Nampak tak? Korang untung melalui customer. Customer back in dulu, baru korang ada duit untuk duit modal lu untuk payment kepada supplier. Lepas tu korang dah automatically dah dapat dah commission korang. Ni nampak ni, korang dah dapat dah commission korang direct terus, sebab customer dah back in kat korang. So ini setiap satu customer. So nanti banyak customer, banyaklah untung korang, betul tak? Lepas tu customer ni akan bagi detail-detail dia lah, alamat dia semua. Korang perlu bagi kepada supplier. Lepas tu supplier tengok detail tu semua sah, duit yang korang payment ni. Ingat customer akan back in kepada korang nombor account korang. Lepas tu korang check dekat account bank korang, duit tu masuk tak? Kalau masuk baru sah kan. Okay, minta dia semua detail, alamat, order dia, size apa semua. Lepas tu korang pula perlu back in dekat supplier ni. Nampak tak? Korang perlu back in balik. Sebab dia customer dah back in kat korang, korang back in lah dekat supplier. Bukannya supplier bukan customer throw direct kat supplier. Baik dia beli kat supplier je, betul tak? Apa pancen orang tengah, betul tak? So tugas korang pula perlu back in dekat dekat supplier. Lepas tu supplier check lah duit yang korang back in dekat dia ni masuk tak masuk. Kalau masuk RM20 ni, alamat semua betul, detail semua betul, nanti kita ada ajar macam mana format semua tu. Ini sistem je tu. Dah 3 kali dah. Once approve, lepas tu supplier akan postage kepada alamat yang korang bagi customer tu. Dan customer dapat lah produk yang dia beli tu. Ni baju ni dapat. Conteng. Dapat kan. Customer pun happy, minta feedback. Feedback cakap, customer cakap wah nice ya baju. Lepas tu upload dekat korang punya IG shop kan. Simple as that. Inilah cara satu. Inilah sistem dropship. Dropship adalah orang tengah. Itu saja guys, sangat simple. Sangat-sangat simple. Harap video ni pun dah cukup faham dah untuk korang. Okay, untuk next tutorial korang boleh tengok next step. Okay, yang paling penting korang fahamkan dulu sistem dropship ni dulu. Lepas tu baru boleh pergi next level. Kalau tak faham sistem dropship, terus nak start menjual, memang takkan boleh. Takut korang terjual harga yang korang dapat dengan supplier tu, korang dapat baju RM20, korang jual balik RM20. So korang untung berapa? Kosong. Betul tak? Rugi lah. Buat IG shop rugi. So harap korang faham. Korang perlu top up markup. Okay guys, itu saja. Thank you. Okay guys, step pertama pun korang dah faham. So kita back to step yang kedua, yang di mana step yang kedua adalah create tempat menjual. Okay, tempat menjual korang tak kisah korang nak menjual kat mana. Tempat cara satu ni korang boleh menjual dekat IG, korang boleh menjual dekat FB, dan korang boleh menjual dekat Shopee. So admin akan ajar yang best popular dekat IG. So korang kena create tempat menjual, yang di mana korang perlu ada nama bisnes, korang kena ada logo bisnes, dan korang perlu siapkan tempat menjual. Siapkan tempat menjual tu dekat dalam step yang ketiga lah. So admin akan mention dulu 2 benda yang penting ni, nama dengan logo. Okay, sekarang ni korang dah siap, korang dah ada idea, korang dah ada benda korang yang nak jual. Okay, contohnya admin ambil yang paling simple. Korang nak jual baju yang disediakan supplier oleh usaha sendiri. Okay, sekarang ni korang dah ada gambar baju dan korang dah ada grup baju, iaitu grup
t-shirt colourful besar, anda usaha sendiri. So korang kena get ready untuk nama bisnes korang. Okay, nama bisnes korang tak kisah. Ini adalah contoh nama bisnes yang admin ambil, iaitu Zam.t-shirt. Nampak t-shirt dia menjual baju. Nampak gambar kat sini. So korang kena ada nama bisnes korang dan korang kena ada logo bisnes korang. So nama tu korang boleh create sendiri. Lepas tu kalau logo tu korang boleh cari dekat Google lah. Korang tulis logo bisnes. Ataupun korang download satu aplikasi logo maker ke apa ke. Nampak korang boleh ambil kat dalam ni. Korang ambil, ataupun korang yang jenis memang minat editing, korang boleh edit sendiri lah. At least korang kena ada dua tu, nama dengan logo, untuk menunjukkan korang jual apa. Dan logo korang tu kena apa yang korang jual. Contoh kalau korang jual baju macam yang ni, nampak dia macam ala-ala ada gambar t-shirt, gambar baju kat situ. Okay guys, so kita pergi kepada step yang ketiga. Okay guys, kita masuk kepada step yang ketiga, di mana cari produk. Okay, sekarang ni korang dah tahu kan produk apa, sebab admin dah cakap dalam step yang kedua, korang nak jual baju contohnya, sebab korang dah ada nama bisnes dengan logo bisnes. So korang kena cari produk. Okay, kalau cari produk korang tak kisah nak ambil daripada mana, terpulang kepada korang. Kalau korang nak ambil daripada usaha sendiri boleh, korang nak ambil daripada luar boleh, korang nak ambil daripada Shopee pun boleh, dipersilakan. Sebab kita memang tak larang sesiapa pun untuk berniaga. Dia depends kepada korang. Kalau korang nak ambil daripada usaha sendiri, ambillah daripada group official usaha sendiri. Korang cari group baju, group printing. Kalau korang nak jual kasut, group kasut. Okay, kalau korang jenis yang memang kaki Shopee, korang nak ambil barang daripada Shopee juga, dipersilakan. So korang carilah supplier daripada Shopee tu kat mana. So admin akan terangkan satu persatu daripada supplier usaha sendiri, supplier daripada Shopee. So yang paling penting sekali, korang kena kenali produk korang, iaitu korang kena hafal harga dia, korang kena tengok kualiti produk, betul size, dan kalau boleh korang beli dulu barang tu baru korang nak jual dekat customer korang. Contoh kalau korang nak jual casing, okay, korang beli dulu casing ni, baru korang dapat rasa dia punya kualiti, dia punya tahap kepuasan macam mana, baru korang nak jual kat customer korang. Tu adalah benda paling penting lah untuk sebuah perniagaan sebagai dropship. Okay, so sekarang ni admin nak ajar korang macam mana korang nak ambil supplier daripada usaha sendiri. Okay, supplier daripada usaha sendiri sangatlah senang. Okay, contohnya ni adalah supplier daripada usaha sendiri. T-shirt colourful besar yang di mana anda KC printing lah. So okay, sekarang ni korang dah dapat group, korang dah masuk group kan. So korang nak post gambar-gambar ni masuk dalam IG shop korang. Ni adalah contoh IG shop ni. So korang save gambar ni macam biasa. Korang save. Kalau korang guna laptop, download lah. Download. Okay, ni ada gambar baju. So korang post macam biasa. Post. Dia 100 sekali ni yang bag kan. Lepas tu kalau harga dropship macam mana? Okay, korang pun dah dapat gambar baju, korang pun dah save semua, korang dah ada caption, korang post lah macam biasa. Okay, betul korang dah post, betul dekat dalam group ni akan ada harga dia sekali. So korang kena, sekejap kita tengok harga dia. So produk daripada supplier usaha sendiri ni korang boleh check dekat dalam group official, yang di mana kita akan sediakan baju, kasut, jam, bag dan sebagainya. Korang boleh tengok lah. Okay, nampak? Kalau korang nak join, korang tekan ni je. Nampak dia akan bagi harga sekali. So korang just copy paste harga ni. Korang copy paste, korang buatlah satu notes untuk korang notes. Okay, harga baju ni berapa dan berapa korang kena tambah untuk korang jual dan korang dapat commission korang. Okay, sekarang ni admin nak tunjuk hafal harga. Okay, hafal harga ni macam admin cakap tadi lah. Korang kena ambil korang kena copy ayat ni, korang kena copy paste dan masuk notes korang. Okay, contoh admin tunjuk lah. Copy, lepas tu korang buat satu notes. Harga. So korang nampak ni adalah harga daripada usaha sendiri, iaitu KC. Jadi korang kena tambah sendiri. Sebab apa? Korang nak dapatkan komisen korang dan korang menjual. Jadi contohnya logo baju depan ni harga RM18. RM18 ni adalah harga yang korang kena bayar dekat supplier usaha sendiri, iaitu KC printing.
Bukan harga yang korang perlu menjual. Kalau korang jual harga RM18, customer korang payment RM18 dan korang pun payment dekat KC dan korang tak ada dapat 1 sen pun. Sebab apa? Korang menjual dengan harga yang dijual oleh KC Printing. Jadi korang kena naikkan harga dia tambah RM10. Sekejap tambah RM10. So dia akan jadi RM28. Nampak? So korang jual RM28. Jadi kalau ada customer berminat dengan baju korang, dia akan payment RM28. RM18 korang payment dekat supplier korang. RM10 tu adalah commission korang. Nampak tak? Jangan letak harga yang disediakan oleh supplier. Kalau korang letak harga disediakan oleh supplier, memang korang tak dapat 1 sen pun. Sebab korang hanya menjual tanpa mendapatkan commission. Macam tu lah. Okay, sekarang ni betul. Tengok quality produk. Quality produk dia ada tulis kat sini sekali. Nampak ni? Microfiber. So korang ambil detail semua ni. So korang kena tahu, okay, baju yang dijual oleh KC Printing ni adalah microfiber, iaitu kain jersey. Nampak? Jadi korang dah tahu tu. Okay, lepas tu korang kena tahu size dia. Size apa yang available lah. Size apa yang disediakan oleh KC Printing ni. Size apa paling kecil, size apa paling besar. Korang kena ambil tahu benda-benda macam tu. Lagi-lagi kalau korang yang menjual kasut. Sebab menjual kasut ni dia banyak size. Jadi korang kena take note, take research. Okay, 41 ni size bersamaan dengan berapa, macam tu. Lepas tu kalau boleh korang beli satu dulu. Baju daripada usaha sendiri ni, KC ni, korang beli satu dulu. Korang tak kisahlah beli siapa, design apa pun. Lepas tu korang try pakai, korang try rasa keselesaan baju tu macam mana. Okay, kalau korang rasa okay, baju ni boleh go dengan lebih jauh, baru korang nak menjual. Kalau korang rasa baju ni macam tak boleh go, lepas tu korang jumpa lagi supplier lain, korang beli dekat supplier lain tu lagi, baju dia lagi better daripada supplier ni, okay, korang ambil yang tu. Nampak tak? Korang sebagai peniaga dropship, korang kena rasa dulu benda tu baru korang menjual ke orang tu. Okay guys. Okay guys, kalau tadi daripada supplier usaha sendiri, sekarang ni Amin nak ajar korang supplier daripada Shopee pula. Okay, sekarang ni ramai ke semua dropship yang join usaha sendiri, ramai yang menggunakan supplier daripada Shopee. Sebab apa? Supplier daripada Shopee lebih senang, lebih banyak barang dan lebih berkualiti. Okay, sekarang ni Amin nak tunjuk macam mana korang nak ambil barang daripada Shopee, macam mana korang nak follow up dengan supplier Shopee. Okay, kalau korang yang jenis guna handphone, mesti ada aplikasi Shopee, betul tak? Takkanlah tak ada. Time-time macam ni mesti korang suka beli barang online. Jadi Amin menggunakan laptop, jadi Amin terpaksa buka dekat website dia lah. Okay, ni adalah aplikasi Shopee. Di mana korang sendiri tahu dekat Shopee ni macam-macam barang yang dijual dalam ni. Macam baju, seluar, jam tangan, bag, casing handphone. Nampak tak? Memudahkan korang. Okay, sekarang ni korang nak jual barang baju. Kita ambil baju jugalah. Kita ambil baju untuk memudahkan dah faham kat korang. Okay, kita tulis kat sini baju. Baju lelaki lah macam ni. Nampak dia akan keluar semua baju kat sini. Nampak tak dia punya design? Nampak lagi menarik kan daripada apa yang korang tengok yang tadi tu. So firstly yang korang perlu buat adalah korang perlu dekat search filter ni, korang perlu tekan local. Sebab apa? Kalau korang tekan dekat overseas, dia akan pergi dekat barang luar negara dan korang punya barang baju tu akan jadi pre-order. Sebab apa? Dia barang daripada luar negara dan korang perlu tunggu dalam 3 minggu. Nampak tak? Customer korang perlu tunggu dalam 3 minggu untuk dapatkan barang tu. Jadi Amin nak memudahkan korang pilih daripada lokal sahaja, iaitu dalam Malaysia sahaja. Nampak tak? Daripada Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Kelantan, tak kisahlah daripada mana pun. Okay, sekarang ni korang dah create IG korang dah ada apa-apa semua, korang dah tahu nak jual apa. So sekarang ni macam biasa, korang kena hafal produk. Okay, contohnya Amin ambil daripada ni, Nike cotton t-shirt. Okay, ni korang nak ambil gambar ni kan. Okay, senang saja. Nampak? Dia dah sediakan kat korang. Lagi mudah untuk korang post dekat IG korang. Okay, korang tekan gambar ni, korang tekan save. Lepas tu dah save, korang just copy je dia punya caption ni. Tak pun korang ambil just yang ni, lepas tu korang letak caption korang sendirilah. Lepas tu korang post dekat IG feed korang. Nampak tak? Lagi mudah.
Okay, sekarang ni korang dah kenali korang punya produk. Korang pun dah tahu harga dia. Okay, harga dia kat Shopee ni adalah harga yang macam Amin cakap tadi lah, harga yang dijual oleh Shopee. Tapi korang kena jual harga yang lebih tinggi untuk korang dapatkan commission. Contohnya harga dia adalah RM13.99. Korang kena check juga dia termasuk postage ataupun tidak. Kalau tak termasuk postage, korang kena tambah lagi RM7. Jadi harga dia 13. Berapa harga dia? Berapa? Saja ni nak lambat kan. Okay, harga dia akan jadi RM20. Jadi korang kena tambah lagi RM20 ataupun RM10 untuk korang dapatkan komisen korang. Kalau macam Amin akan tambah lagi RM20. Jadi harga baju ni akan jadi RM40. Okay, harga baju ni akan jadi RM40 termasuk postage. Jadi bila ada orang payment dekat korang, dia berminat beli baju ni, dia payment kat korang RM40 dan korang perlu payment dekat Shopee RM20 termasuk postage. Nampak tak? Jadi korang dah dapat komisen korang kat situ. Okay, kenali produk sudah, hafal produk pun sudah. Sekarang ni kita nak tahu kualiti produk tu macam mana. Okay, korang boleh tengok dekat dia punya description. Okay, dia punya kualiti dia adalah cotton. Cotton selalunya memang tahan lama lah. Tahan lama, okay, settled. Betul, korang perlu tahu supplier korang ni, korang perlu follow up dengan supplier korang. Okay, sekarang ni Amin nak tunjuk. Ni adalah supplier yang baju tadi. Nampak? Modif nama dia. Jadi korang gunakan account Shopee personal korang follow dia. Macam Amin tak boleh follow sebab Amin tak login. So korang follow dia, nampak? Bila korang follow dia akan follow up dengan korang. Dia akan follow up dengan korang pasal baju-baju ni. Contohnya baju hari ni dia buat promotion yang RM13 ni jadi RM10. Jadi korang jual harga yang sama, padahal dekat Shopee harga dah murah. Nampak tak? Korang lebih banyak dapat commission kat situ. Korang lebih banyak dapat commission kat situ sebab dekat harga Shopee ni dah jadi murah untuk hari ni. Tapi dekat harga IG Shop korang harga yang sama. Betul, ada orang payment, 3 orang payment. Nampak tak? Korang dapat harga yang commission lebih tinggi kat situ. So korang just follow je. Mana tahu dia ada apa-apa design baru ke, diskaun baru ke, korang dapat tahu dulu. Kalau korang tak follow, dia menyusahkan korang lah. Okay, betul? Macam biasa korang kena tahu size dia berapa, apa size yang dia ada. Try minta nombor WhatsApp. Kalau boleh try minta nombor WhatsApp supplier ni. Cakap, bos, kita nak jadi Team. nak jadi team lah dengan bos, boleh tak kita minta nombor WhatsApp? Senang kita nak deal apa-apa nanti. Okay, betul dia bagi. Nanti korang just WhatsApp dia, betul minta lah apa baju, size chart apa dengan sebagainya lah. Kalau ada update baru, cakap dia ada update baru, bagi tahu kita orang, bos. Bagi tahu kami, bos. Macam tu. Tak payah order kat Shopee, just order kat WhatsApp. Nampak? Lebih memudahkan korang lah. Yes. Kita kena kenali supplier kita. Kalau kita tak kenali supplier kita, mungkin susah lah kita nak untuk order, untuk tanya pasal baju ni, macam mana kain dia, postage macam mana. Okay. Dan yang paling terakhir sekali, macam biasa, korang kena beli salah satu baju yang dia jual dekat dalam supplier ni. Korang tak kisahlah korang beli baju yang t-shirt biasa ke, korang rasa macam mana, selesa ke aku pakai ni, boleh pergi jauh ke baju yang aku jual ni. Nampak tak? Kita kena kenali supplier satu, kita kena kenali barang yang kita jual, produk yang kita jual. Okay guys. Okay guys, step yang kedua dah settle, step yang ketiga pun dah settle. Jadi kita back to step yang keempat. Kita move on to step yang keempat, yang di mana step yang keempat ni korang kena siapkan tempat menjual, iaitu IG shop korang. Okay, pastikan IG shop korang kena ada 100 hingga 150 bahan feedback kena ada, bahan trusted, behind to scene ada, BTS, link WhatsApp dengan link 3. So Amin akan ajar satu persatu tentang macam mana korang nak upload, macam mana korang dapat bahan trusted tu. Okay, jadi korang dah ada IG shop, betul tak? Korang dah ada IG shop, korang dah create, korang dah fikir nak jual apa, korang pun dah jumpa supplier korang daripada Shopee ataupun usaha sendiri. Jadi sekarang ni korang nak post. Okay, contohnya korang ambil daripada Shopee lah. Amin ambil daripada Shopee. So korang, macam Amin ajar tadi, korang ambil dan korang save dalam handphone korang. Lepas tu korang just post sahaja. Mana tadi? Korang just post sahaja dalam ni. Post dengan adanya caption. Post sampai dalam 100 post. 100 post. Okay, lepas tu
Dekat sini dia tulis lagi, pastikan ada bahan trusted behind to scene. Sebab apa? Kita nak menunjukkan yang kita ni adalah IG shop lama, dan kita nak menunjukkan dekat semua yang follow korang ni yang kita dah ada order. Jadi diorang tak rasa takut nak beli dengan korang. Sebab apa? Korang macam IG shop baru sebenarnya, tapi korang tak ada upload bahan trusted. Lepas tu baju, so orang yang tengok IG shop korang ni rasa was-was. Sebab apa? Betul ke ada orang beli dengan IG shop ni? Betul ke ada orang buat payment dengan IG shop ni? Aku rasa aku yang nak order dengan baju dengan korang ni pun aku rasa was-was. Sebab aku takut. Sebab dia tak ada upload satu bahan trusted pun. Jadi korang kena upload bahan trusted, yang di mana korang boleh dapatkan dalam grup wajib upload. Kita ni nampak grup ni. Dalam grup ni semua bahan trusted akan di-upload dalam ni. So korang just ambil dan korang just post dekat IG shop korang. Nampak macam ni email upload. Nampak tak? So dia meyakinkan lagi orang nak beli dengan korang. Sebab apa? Orang nak tengok, orang nak usia IG shop korang baju. Dalam masa yang sama dia nak tahu IG shop ni dah pernah ada orang beli ke, IG shop ni ada buat sale ke, IG shop ni nampak trusted ke. Kalau korang just upload gambar baju saja tapi tak ada gambar bahan trusted, bahan feedback ke apa, dia rasa macam kalau aku beli ni betul ke barang yang aku dapat tu? Kalau aku beli ni aku rasa dapat ke barang tu? Kalau aku payment ni dia tak block aku ke? Nampak? So korang dah hilang customer. Tapi baju korang dah lawa korang jual, tapi korang tak ada bahan trusted. Jadi korang kena, dalam 100 post tu korang selitkan dalam 30 post tu adalah bahan trusted. Buat macam admin buat ni, tersusun. Nampak? Gambar baju, pasal. Kalau korang nak buat macam style lain, gambar baju, pasal. Pasal kat bawah tu, kolom lagi satu kat sini. Okay. Lepas tu korang kena ada link WhatsApp dengan link tree. Okay, link WhatsApp ni benda yang paling mudah sekali lah guys, yang di mana korang boleh tengok dekat dalam group ni, yang di mana kita akan ajar macam mana nak buat link WhatsApp. Korang, kalau korang yang berniaga online ni selalunya memang dah tahu macam mana nak menggunakan link WhatsApp. Sebab apa? Kita nak memudahkan customer kita yang PM yang tengok IG kita, supaya diorang tak perlu nak save nombor pun. Diorang just tekan link dan diorang terus follow up dengan korang. Nampak tak? Bila kita memudahkan customer tu, so customer tu lagi rasa macam berminat dengan nak beli dengan korang. Sebab apa? Korang dah memudahkan dia. Korang dah macam memudahkan dia, dia tak perlu save nombor. Lepas tu korang layan dia dengan cara baik. Nampak tak? Mesti customer korang akan rasa macam wow, betul lah apa IG shop yang aku PM ni. Sekejap admin cari group tu. So korang boleh join group this one. Ni follow up cara satu. So korang masuk dalam group ni. Sekejap guys, Telegram ni macam ni usaha sendiri cara satu. Ni nampak ni, cara buat link tree kat bawah ni. Cara buat link tree. Lepas tu korang tekan ni. Okay, nampak ni. Lepas tu kat sini semua kita akan ajar macam mana korang nak buat link tree dengan lebih mudah, macam mana korang nak buat link WhatsApp dengan lebih mudah. Nampak tak? Kat sini kita akan ajar. Nampak? Saya letak contoh title adalah saya nak order. So korang letak whatsapp.my, nombor telefon korang nak order. So korang letak dekat IG shop korang nama apa? Link WhatsApp korang. Korang tak kisahlah korang nak guna link WhatsApp apa ataupun link tree korang. Okay guys, so kita back, kita move on ke step yang kelima. Okay guys, step 1, 2, 3, 4 pun dah settle. So kita pergi kepada step yang kelima, yang mana step yang kelima ni adalah step yang sangat penting untuk korang buat cara satu, yang di mana korang menjual produk barang, betul tak? Jadi korang kena siapkan ayat reply customer, dan korang kena tahu sendiri detail produk, teknik reply customer, nombor akaun dan sebagainya dah. Dan kita dah bagi tahu sebenarnya dalam cara satu mula buat. So korang boleh tengok nanti kat sini. So admin akan terangkan dengan korang serba sedikit je lah kat sini. Okay, detail produk ni macam admin cakap tadi, korang kena tahu detail produk supaya korang senang lah nak deal dengan customer tu. Contoh customer tu akan PM korang, bos baju ni apa material dia, yang apa stiker-stiker ni cepat koyak tak? So korang dah, at least korang dah tahu, oh baju ni material dia kain cotton. Lepas tu yang stiker ni tak koyak bos sebab dia guna yang sulam punya, yang cat punya tu. Nampak tak? Korang kena, at least korang kena tahu detail-detail produk tu. Lepas tu
kita kat sini kita akan ajar macam mana nak reply customer dekat sini. Mula cara satu bot. Nampak kat sini So korang tekan dekat step 21, reply customer. So nanti akan keluar, nampak ni dia akan keluar. So nampak korang boleh baca kat dalam ni sebab kita pun dah sediakan video. So Amy harap korang lebih faham tengok video tu sebab kita memang ajar kat situ. Okay, lepas tu korang dah tengok video tu. Lepas tu macam biasa korang letak nombor account tu. Nombor account tu ada orang sesama pula. Nombor account tu adalah nombor account korang, bukan nombor account supplier korang. Kalau letak nombor account supplier korang, dia akan terus back in dekat supplier korang dan korang tak dapat commission 1 sen pun. Pastikan dia back in dekat account korang dulu. Dekat korang dulu. Jangan dia back in dekat supplier korang. Kalau dia back in kat supplier korang, rugilah korang, betul tak? Korang penat promo, korang penat buat IG shop tapi dia pergi back in dekat supplier korang. Sebab apa? Korang pergi bagi back nombor account dekat dia, yang nombor account tu adalah nombor account supplier korang. So korang kena tahu benda-benda macam ni. Korang jangan buat mistake lah. Yang paling penting korang kena ajak dia borak. Kalau dia tanya apa baju ni, material apa, lepas tu dia akan banyak borak, dia akan banyak tanya. Jadi pun korang pun follow up je dia. Korang ikut je, ikut row dia, ikut ke mana dia pergi. Jangan bawa dia pergi jauh-jauh sangat. Bawa dekat-dekat je. Jangan bagian sampai dia buat sampai bagian payment je. Macam tu je. So korang boleh tengok dalam mula cara satu bot, step yang ke-13 lah, yang di mana kita dah ajar dalam video ni macam mana nak reply customer dengan lebih teliti, dengan lebih lebih orang panggil lebih senang dapat customer. Okay guys, Amy pun dah cerita dengan korang pasal step 5. So kita move kepada step ke-6 ya. Di mana step ke-6 ni korang kena aktifkan IG shop korang. Okay, contohnya IG shop korang ni kena siapkan dululah 100 hingga 150 bahan macam yang step keempat tadi. Kalau korang tak cukup 100 hingga 150 bahan, korang just spam je. Post gambar baju, post gambar trusted semua. Okay, contohnya kalau IG shop korang dah siap, IG shop korang dah lebih daripada 150 bahan, barulah korang just satu hari satu upload feed sahaja macam tu. Korang jangan spam, takut nanti kena action block ke apa ke. Okay, ni adalah contoh IG shop yang dah siap satu, yang memang setiap hari online. Memang setiap hari dia buka. Dia tak macam kedai. Kedai kan Sabtu Ahad tutup kan, tapi IG shop ni setiap hari dia online. Setiap hari dia post feed, Sabtu Ahad dia post feed, story. Nampak story setiap nampak tak apa, nampak 4 jam yang lepas, 3 jam, 2 jam, nampak dia macam tak tutup lah story. Story tu memang setiap jam ada je story, nampak. Ni adalah contoh IG shop yang di mana dia menjual baju perempuan, nampak. Yang ni 7 jam yang lepas tadi, pagi tadi dia post. Lepas tu yang ni minggu lepas, nampak. Maksud dia IG dia tak pernah tak post. Setiap hari mesti akan ada posting, nampak. 5 hari, 4 hari yang nampak. Setiap hari mesti akan ada posting. Sebab apa? Sebab kita berada dalam bisnes online. Jadi kalau korang tak post apa-apa dekat IG shop korang tak post feed, korang tak post story, jadi orang pun rasa macam was-was nak beli dengan korang. Sebab apa? Betul ke IG shop ni aktif? Betul ke IG shop ni ada admin dia? Betul ke IG shop ni ada customer yang dah orderkan dia? Nampak tak? Dah jadi macam tak trusted. Walaupun barang korang tu memang barang yang sangat lawa, barang yang sangat demand, tapi disebabkan korang tak aktif korang punya IG shop, korang tak aktifkan korang punya story, dia akan rasa macam ragu-ragu lah. Orang macam nak beli kat dia. Nampak? Ni adalah contoh IG shop. So Amy tunjuk lagi lah daripada US brand. Okay, nampak US brand 2 jam yang lepas, nampak dia akan upload feed. Satu hari semalam akan upload feed. Dan story dia nampak 6 jam yang lalu, 2 jam, nampak 39 minit, nampak. Walaupun tak kisahlah semalam cuti ke apa, dia tetap upload feed untuk tarik customer dia, tarik supaya orang tak rasa macam was-was beli dengan dia. So guys, okay, kita berada di yang step yang terakhir, di mana step yang ke-7, run marketing.
Okay, marketing ni sangat penting dalam sebuah bisnes. Dia ibarat sebagai nyawa. Nyawa marketing lah. Tak ada marketing, tak hidup lah korang punya bisnes. Dia macam family lah. Dia macam mak kat atas, anak kat bawah, macam tu lah. Tak ada mak, macam mana nak hidup anak tu kan, betul tak? Macam tu lah. Jadi korang kena run korang punya marketing. Korang kena hidupkan marketing korang, sebab dia adalah nyawa. Macam nyawa kita tak ada nyawa, matilah kita. Macam tu lah bisnes korang. Nampak tak? Okay, dia ada 5 cara marketing. So admin akan ajar satu persatu. Yang paling recommend sekali adalah give review. Sebab apa? Korang menjual produk barang, betul tak? Kalau produk barang ni, kalau korang buat paid review, memang tak kena. Sebab apa? Korang menjual barang. Lepas tu korang nak suruh IG famous tu cakap pasal barang korang tanpa menunjukkan sesuatu barang, baju ke apa. Dia hanya just bercakap. Jadi orang rasa macam Mana barang ni? orang cakap mana barangnya. Engkau IG famous tu just promote, tapi mana barang dia? Dia just cakap je ke? Nampak tak? Lagi macam tak kena sebab dia just cakap je. Jadi admin sarankan ke korang buat give review. Give review ni adalah benda yang paling recommend dan semua orang, semua budak-budak cara satu dah buat. Yang di mana dia bagi baju ni dekat Insta famous. Maaf lah admin tak ada contohnya. Okay, ni admin just tunjuk macam tu lah. Dia bagi baju ni dekat Insta famous. Dan dia PM Insta famous tu cakap, bos kita nak bagi, kita nak buat give review. Lepas tu bos tu kata available. Okay, lepas tu kita bagi gambar baju ni. Lepas tu kita bagi contoh video ke contoh gambar untuk dia snap, untuk dia rakam video. Lepas tu dia kata okay boleh. Lepas tu dia akan bagi rate harga dia untuk berapa minggu. Lepas tu korang tengok lah rate harga. Okay, ngam korang pun minta nombor account, korang terus payment. Lepas tu korang minta alamat dan minta size untuk korang post baju dia untuk dipakai. Okay, once dah gambar baju dah sampai, payment dah settle, lepas tu korang dah bagi contoh video. Lepas tu dia dah rakam video dia. Lepas tu dia upload dekat feed dia. Nampak? Dia upload kat feed dia. Lepas tu dalam masa yang sama korang punya IG shop akan jadi terkenal. Sebab apa? Dia dah promote korang punya baju. Dia dah upload dekat feed dia. Dia dah buat video lawa-lawa pakai baju korang. Nampak tak? Korang kena invest sedikit untuk marketing korang. Ni adalah gift review. Korang kena bagi barang tu kat Insta famous tu. Okay guys, sekarang admin nak ajar korang tentang macam mana korang nak buat zero cost marketing. Yang di mana zero cost marketing ni, korang tak perlu keluarkan 1 sen duit pun untuk korang DM Insta famous. Korang tak perlu hantar baju ke dekat Insta famous. Korang just ambil gambar tu, korang just post dekat FB group. So yang firstly korang kena ada account FB tu. Admin rasa semua dah ada kot. So korang search, macam admin nak search Subang Bestari Business Group and Community. So korang join semua group yang ada kat sini. Nampak? Korang join saja. Join seberapa banyak yang boleh. Kalau dia tanya soalan, jawab je setuju. Korang join seberapa banyak group yang boleh. Sebab apa? Bila korang join banyak group, lepas tu korang share, dia akan bersepah dekat semua group. Dan marketing korang secara tak langsung akan lebih dikenali lah. Korang menjual baju dengan design macam ni, dengan feedback macam ni. Nampak tak? Tanpa mengeluarkan 1 sen modal pun korang dah dapat customer. So kita join semua banyak. Kita join semua group. Okay, ni adalah contoh yang admin dah masuk dalam group. Kita ambil yang dekat, dekat sini. Yang di mana Shah Alam Resident Business Free Online. Yang di mana dalam ni ada 26.4k. So kita nak post dalam group ni lah. So kita tulis sell something. So korang pun dah ambil gambar produk korang tadi daripada Shopee ataupun daripada korang punya supplier sendiri. So admin just letak saja. Ni adalah contoh. Okay, kita letak. Lepas tu title dia baju hitam. Tak pun korang letak nama IG shop korang pun, IG shop korang ke, tak kisahlah. Lepas tu price dia, price yang korang dah kira sekali korang punya commission. Contoh macam admin dah kira sekali RM RM25. Lepas tu korang letak description dia punya caption.
Black Star. Material apa, saiz apa yang ada. Lepas tu jangan lupa letak link WhatsApp korang supaya supaya senang orang nak PM korang. Dia nak baju ni tapi dia tak tahu macam mana nak contact. Bila korang letak link WhatsApp korang, so dia rasa macam lebih senang dia nak contact korang. Tak adalah dia nak perlu PM dekat Messenger dan menyusahkan customer korang. Biar korang yang susah sikit untuk post tapi menyenangkan customer korang untuk dia PM korang. So korang dah letak description, betul next. Lepas tu korang share berapa banyak group yang boleh. Macam dia sini dia tulis you can list up to 20 group only. So kita share sahaja gambar produk tadi. Nampak, kita ambil yang 35.2k, 62.2k, kita ambil yang besar-besar. Nampak, 125.8k, 158.9k. Nampak, mana tahu dalam 158k tu ada yang tengok dan ada 100 orang PM korang tanyakan pasal baju ni, dan ada yang 50 payment dekat korang pasal baju ni. Nampak tak? Secara tak langsung korang tak mengeluarkan satu sen modal pun untuk untuk promote baju ni, dan dalam masa yang sama korang dapat menjual baju ni dan korang dapat commission yang sangat tinggi. Nampak? Lebih senang guys, tanpa mengeluarkan satu sen modal pun dengan buat zero cost marketing ni. Dan kita orang dekat HQ pun dah buat dan so far memang menjadi. So kita share lagi banyak group. Dia ada bagi 20 limit. Nampak? Dia dah limit kan. So kita dah share, kita post. Kita tunggu daripada approval daripada admin. Macam ni dia dah approval. Nampak? So nampak tak? Senang saja guys. Lepas tu kalau korang rasa macam nak buat lagi, buat. Kita cari lagi group yang korang dah join tadi. So dia akan keluar kat sini yang korang dah join. Nampak ni? Ni atas ni, nampak? So korang join lagi. Korang type lah. Korang nak apa buat kat Johor. Type Johor business group. Korang join ni. Join berapa banyak yang boleh. Kalau dia dah approve, baru korang boleh post dalam ni. Okay, macam ni dia dah approve. So kita try post dalam ni. Guna gambar yang sama. Kalau korang ada gambar baju yang lain, terpulang kat korang. Ni admin just tunjuk contoh saja kat korang. Okay. Baju hitam. Lepas tu price dia yang sama kat RM25. Lepas tu just copy paste. Black Star, bukan baju hitam. Black Star. Black. Okay, settle. Lepas tu next. Macam biasa dia akan suruh share dekat semua group. So korang carilah group yang mana korang tak post tadi, agak-agak je sampai 20. Share je dekat group semua yang korang dah join tadi. Share and share sampai dah limit. Nampak tak? Nampak dia dah post kat sini. Dengan korang tak keluarkan satu sen modal pun, tahu-tahu je ada orang PM korang, ada orang payment kat korang. Lepas tu korang macam busy sebab apa ada orang PM korang. Dengan korang buat zero cost marketing ni, korang ambil lah masa dalam sejam ke 2 jam ke untuk korang buat zero cost marketing ni. Dia tak susah mana pun guys. Korang join group, korang dapatkan bahan semua, korang save caption, buat satu notes, lepas tu korang post dalam group, korang share macam biasa. Lepas tu korang buat lagi, buat sampailah benda ni bersepah. Biarlah semua group dapat korang punya gambar baju ni, dan semua group dapat baju. Lepas tu dalam ni ada berapa orang, kita tengok. 80k. Mana tu 1k PM korang, kita tak tahu. So itu saja guys. So admin harap korang faham apa yang admin terangkan tentang sampailah step yang ketujuh. So kat sini admin nak share sikit ilmu yang penting kat lah untuk korang. So timing upload adalah the best timing is pagi dan petang. Sebab apa? Time tu lah ramai orang buka IG, ramai buka FB. Nampak tak? Mana tu yang ramai-ramai tu dia akan tengok korang punya post feed, dia akan terus macam berminat nak baju yang korang jual lah. Lepas tu jangan lupa dalam IG korang ada bahan trusted, ada tips and tutorial macam mana nak jadi lawa, macam mana nak pakai baju dengan smart, macam mana nak tak gambar bila angel, macam mana nak tak gambar bagi orang tu nampak tinggi, macam tu. Lepas tu jangan lupa buat promo, clear stock. Lepas tu buat happy hour, buat live lah, korang buat live happy hour macam tu. Lepas tu banyakkan feedback dengan testimoni dan bahan trusted. Dan okay, yang paling penting sekali bila korang dah run marketing korang, yang buat give review lah.
Bila korang dah run marketing korang dah IG famous tu pun dah post feed, korang kena privatekan account korang. Sebab apa? Dia dapat growkan korang punya followers secara tak langsung. Sebab orang nak tengok baju yang dia pakai tu, betul dia nak tahu lagi baju apa yang korang jual, dia akan follow, automatic dia akan follow. Betul? Reply customer, jangan lupa, jangan copy paste ayat. Buat dia macam member korang, layan dia macam member korang, kenali customer korang. Lepas tu gunakan 3 teknik ayat last dalam group yang Amy cakap tadi tu dekat Telegram. Lepas tu macam biasa, follow up customer, jangan lupa broadcast. Sebab apa? Kita walaupun tak ada yang baik dengan kita, tapi ada PM kita kena selalu follow up dengan dia lah. Dan kita selalu kena broadcast. Kita kena beritahu, okay, hari ni ada free postage untuk 10 terawal. Jadi siapa-siapa nak baju yang Amy jual ni, korang boleh PM sekarang. Free postage. Kalau tidak, harga baju ni termasuk postage. Nampak tak? Betul follow up dengan ni, baju apa dia nak, baju apa dia nak. Betul, itu saja guys. Amy harap korang faham tentang apa, Amy harap korang faham tentang macam mana nak buat. Cara satu, jual produk. Buat jual produk ni adalah the best marketing, the best korang dapatkan sale lah kalau korang ikut apa yang Amy ajar. So itu saja guys. Amy harap korang faham. Ciao.